Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dengan saya Hana Damira dalam program Bual Bicara di bawah Studio Keadilan, iaitu Kirana. Dan seperti kebiasaannya akan ada seorang tetamu yang saya jemput ke studio untuk menemani saya minum-minum di sini sambil berbincang mengenai pelbagai topik yang pastinya penonton akan mendapat input yang baru pada setiap episod. Yang tu saya jamin. Okey, dan untuk tahun baru 2024 ini, saya yakin setiap tahun kita akan ada simpan satu azam. Kita akan simpan satu azam yang baru. Dan yang paling common saya rasa macam 5 tahun lepas pun sama, kita ada azam nak kurus, especially yang perempuan, betul tak? Dan untuk hari ini kita ada seorang tetamu yang akan bantu semua penonton Kirana termasuk saya sendiri untuk merealisasikan azam tahun baru 2024, iaitu untuk kurus, dan yang paling penting kurus dengan cara yang sihat. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin jemput ke studio sekarang Encik Naim Sufi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Thank you sebab sudi datang dekat studio kecil kita orang ni kan. Okey, jadi untuk pengetahuan kita punya penonton, okey, Encik Naim Sufi merupakan seorang nutritionist ataupun pegawai pemakanan dari BS Nutrition. Okey, betul. Tadi datang semua okey lah. Okay, tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, maksudnya perjalanan tu diredai insya-Allah. Tiba mengaji pula kat sini kan. Sebelum apa-apa, saya boleh panggil Naim ke? Panggil Encik Naim ke macam mana? Panggil Naim je. Okey. So mungkin Naim boleh ceritakan dahulu berkenaan sedikit latar belakang Naim kepada penonton. Untuk penonton kita kenal, macam interview kan? Lebih kurang. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator Cik Hanani dan juga studio Kirana sebab menjemput saya ke Bual Bicara pada hari ini lah. Okey, saya nutritionist. Sebelum ni saya study di UK, University of Leeds dalam bidang nutrition. Saya baru tahu yang kat Malaysia ni agak susah untuk cari kerja nutritionist sebenarnya. Maksudnya tak popular lah dekat Malaysia. Agak tidak popular. Ataupun kalau dapat pun dalam company Cina yang memerlukan kita cakap Mandarin. Untuk saya pula, saya kurang fasih pula kan. Lepas tu, first kerja yang saya dapat adalah di Vitagen Malaysia. Itu first encounter saya kerja yang berinteraksi dengan orang lah, dengan community. Selepas tu, saya cuba untuk menulis pula. Sebab saya masa tu masih nak cari saya punya potensi diri. Saya cuba menulis berkaitan nutrition lah. And then saya diberi peluang untuk kerja di satu farmasi, Eureka Farmasi di Bangi. Di situ kerja pertama lah. Kerja pertama yang saya boleh anggap yang pertama lah. Di situ saya berpeluang untuk bekerja sebagai retail executive cum nutritionist lah. So di situ saya bertanggungjawab untuk dalam bidang supplements dan juga customer service. Okey, lepas tu saya cuba lagi dalam bidang lain selepas saya berhenti tu, dan saya jumpa company ni sekarang yang saya kerja lah, BS Nutrition. BS Nutrition ni adalah satu syarikat pembuat makanan tambahan dalam bentuk protein supplement. So dia lebih kepada untuk siapa yang aktif bersukan, yang orang main gym. Orang gym. Saya pun almost sikit lagi. InsyaAllah. Dan juga untuk siapa yang nak kuruskan berat badan, untuk naikkan berat badan, kami ada pelbagai jenis produk lah untuk setiap golongan yang different purposes lah. And then yang paling latest achievement kami lah, especially saya yang mengetuai satu projek khas under BS Nutrition dan juga Institut Sukan Negara. Kami berkolaborasi untuk menghasilkan satu produk untuk atlet di Malaysia. Atlet di Malaysia. So untuk sukan berprestasi tinggi lah. So saya yang mengetuai itu dan alhamdulillah sekarang ni tahap dalam peringkat sudah launch bulan 9 itu dan masih mencari tender dengan Majlis Sukan Negeri di Malaysia. I see. Saya rasa background dia dah agak convincing. Nanti korang semua siapa-siapa nak tanya pasal diet ke apa semua boleh tanya. Okay, so before kita nak go further kepada kita punya topik perbincangan, kita nak make clear, kita nak semua penonton kita faham dulu apa itu diet, nutrition, apa semua. Boleh tak Naim terangkan kepada kita punya penonton? Okay, pertama sekali saya nak cakap terma diet itu sendiri sebenarnya. Bila kita cakap tentang diet, kebanyakan orang Malaysia dan kemungkinan di luar sana jugalah, bila dengan perkataan diet, dia akan ingat
diorang terus terbayang orang yang mengangkat perut, berlapar, tak nak makan tu, kena makan ni, kira macam strict lah. Dalam konteks pemakanan ataupun nutrition, sebenarnya diet ni lebih kepada pola pemakanan seseorang dalam masa jangka yang panjang. Dia agak kurang tepat lah kalau kita nak cakap. Contoh kalau saya cakap, pengambilan ikan dalam diet, bukan waktu tu kita tengah diet, tapi lebih kepada pola pemakanan kita. Macam tu. Okay. So ini untuk mengubah persepsi orang lah kalau kita kalau apa, terma diet tu sendiri yang kita perlu perbetulkan. Saya rasa macam memang very typical rakyat kita sendiri macam diet. Kau tengah diet betul. Kadang tu puasa pun diet sebab apa? Puasa sebab apa? Sebab diet kan. Kita dah diet, kita dah kaitkan diet, perkataan diet tu kepada certain maksud macam tu. Betul. Saya setuju juga. So sekarang ni kita dah tahulah, saya anggap benda tu macam jelas lah, kita sekarang masyarakat kita pun dah tahulah diet tu apa sebenarnya. Dan untuk bagaimana pula mungkin Naim boleh share berkenaan dengan data ataupun statistik mengenai gaya pemakanan, sebab saya tahu mungkin boleh share dengan kita punya penonton juga macam mana ranking obesity dekat Malaysia ni, dekat rantau Asia apa semua kan, mungkin Naim boleh share sikit. Okay, to be honest lah, saya punya pengalaman dan juga pengetahuan yang paling latest sebenarnya saya tidak tahu, tapi saya boleh agak mengikut berita lah yang menunjukkan orang-orang Malaysia ni masih epidemik obesity dan juga kencing manis terutamanya masih tinggi dalam Asia Tenggara, at least di Asia. Even dulu masa saya dekat UK pun, masa saya belajar, macam wow, nampak ada perkataan Malaysia. Tapi bukan something yang kita proud of. Kita nampak Malaysia di tangga yang antara tertinggi di Asia, orang yang masyarakat yang obese. So waktu tu pun dah obese, apatah lagi waktu sekarang. Lepas tu bila fikir juga makanan di Malaysia yang tinggian kalori, lepas tu kalau kita nak jumpa kawan-kawan beriadah ke apa ke, mesti kita akan include makanan yang berlemak, yang berkalori tinggi, bergula. So yang makanan atas meja ni sesuai tak? Sesuai. Nanti saya akan cerita di mana sesuai, saya boleh makan silakan. Pengambilan makanan macam ni boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan selalu. Macam tu. Okey, dengar tak? So saya boleh makan sekejap lagi tolong. Okay. Alright, so itulah sebab saya rasa saya pun ada baca juga macam sekarang ni ranking Malaysia macam nombor 1 lah, antara top 3 macam tu. Agak menduka citakan dan membimbangkan lah kan. So sekarang korang, masuk saya sendiri. Jadi sekarang ni kita nak go through kepada stigma pula. Stigma diet. Adakah diet ni sebenarnya memang untuk kurus ataupun sihat, ataupun sebenarnya bergantung kepada matlamat individu tu, ataupun macam mana? Bagi saya, kalau menggunakan terma yang biasa orang gunalah, diet ni lebih kepada untuk kesihatan diri yang secara menyeluruh, bukannya untuk kurus badan. So apabila kita memilih makanan yang sihat, yang seimbang, yang ada cukup protein, karbohidrat dan juga lemak yang baik, kita akan secara tidak langsung akan menjurus kepada kesihatan yang lebih optimum. Kita tak perlu fokus kepada untuk kurus, tapi fokus pada sihat. Seseorang mungkin kurus tapi gemuk di dalam. Itu sebenarnya ada satu terma nama dia TOFI ataupun boleh cerita sikit tak? Saya macam menarik. Sebab saya ada kawan yang macam tu. Itu nama dia TOFI ataupun thin outside, fat inside. Dekat luar kita nampak dia kurus, tapi kat dalam dia, kita anggap dia gemuk. Visceral fat dekat dalam tu sangat tinggi. Maksudnya lemak-lemak di organ dan juga di abdomen tinggi. Kita nampak dia kurus, tapi sebenarnya ada something happening kat dalam badan yang tak baik lah. Itu sebenarnya lagi teruk sebab dia rasa dia kurus, tapi sebenarnya dia gemuk di dalam. Tapi selalu macam perception orang kata macam metabolism aku tinggi. Sebab tu aku makan banyak pun mesti kurus. Tapi sebenarnya bukan. Dia sign of penyakit juga ke macam mana? Saya rasa genetik juga. Tapi kalau nak lebih tepat, ambil blood test dan juga kira percentage lemak dan juga otot kat dalam badan. Itu lebih tepat parameter dia. Kalau berbanding kalau kita kira BMI dia mungkin normal. Tapi bila kita tengok lemak dalam badan, LDL semua tu tak elok. So itu macam satu benda yang saya nak tekankan juga pada orang di luar sana lah, untuk menjaga kesihatan dan tidak hanya melihat pada tubuh badan macam kurus gemuk semua tu. Even sumo pun, orang sumo nampak nampak dia gemuk, tapi sebenarnya otot dia lebih banyak. Siapa yang
orang pergi gym, bodybuilder ataupun siapa yang main American football, orang rugby, badan besar. Betul. Kita rasa dia gemuk, tapi sebenarnya otak dia tinggi. Percentage dia. So sesuatu yang perlu ditukarlah persepsi dan pemikiran orang-orang Malaysia. Betul. Lepas tu boleh tak Naim ceritakan sikit macam kolesterol, macam bila gemuk je orang kata kau kolesterol tinggi. Is it benda tu betul ataupun tidak? Macam lemak dengan kolesterol ni benda yang apa kaitan dia macam tu? Most of the time orang yang secara luaran lah kita boleh nampak, most of the time higher chance lah untuk dia punya kolesterol dengan lipid profile dia macam kurang elok lah. Tapi pada masa sama, macam contoh even kalau dekat farmasi dulu, saya tidak terus judge orang customer tu, awak ni makan tak elok ke? Saya akan terus tanya dulu apa diet dia. Bila dia nak apa yang dia ambil semua tu. Dari situ kita boleh agak dia kekurangan apa, baru kita boleh contoh macam saya kat sana kan promote suplemen. So certain suplemen untuk disebabkan dia diet dia kurang ikan ke apa ke. So dari situ kita boleh agak. Tapi pada apa yang saya cuba masukkan, kita perlu tanya dulu diet dia, pola pemakanan dia macam mana. Sebab mungkin dia genetik dia, badan dia sudah memang berisi, memang mak ayah dia dah berisi. Tapi waktu kita tanya dia, kau makan banyak berkalori tinggi ke? Padahal pada waktu tu dia tengah berdiet, dia cuba untuk menguruskan berat badan. Macam tu. So dia agak, kita jangan judge orang macam tu lah. Kita perlu tanya-tanya dulu macam mana. Betul. Betul, saya rasa lepas ni kalau siapa-siapa pergi farmasi memang kena rujuk dulu farmasi. So selalu orang dia tengok benda viral dekat TikTok ke apa terus cari kan. Tapi tak sesuai pun dengan badan dia. Tapi tak apa, lepas ni kita akan korek lagi pasal suplemen lah, pasal semua benda tu. Kita kembali lagi selepas ini dan kita berehat seketika. Jom makan. Makanan ni boleh makan. Rakan muda, rakan muda, oh yeah. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda, rakan muda. Wah. Okey, so kita sudah kembali ke segmen yang kedua dengan topik yang sama untuk kita bercakap berkenaan dengan kurus, bukan diet untuk kurus ataupun sihat. Dan bersama saya lagi sekali untuk segmen yang kedua juga Cik Naim Sufi. Okey, jadi untuk segmen kedua ni pula kita nak cakap dengan lebih mendalam lah berkenaan dengan mitos. Yang ni yang paling ramai orang Malaysia suka share-share dekat WhatsApp, grup WhatsApp, semua Facebook. So banyaklah mitos. Bukti dia punya banyak mitos tu sampai kena buat buku datang sini. Ni kitab saya ni banyak ni. So banyaklah mitos orang Malaysia ni kan. Duduk dekat overseas ni tak that kind of mitos ke masuk kat Malaysia ni je banyak mitos berkenaan dengan nak kurus ni tak boleh minum ais lah apalah. Saya rasa ada, cuma dalam version dia orang lah. Sebab pemakanan dia orang pun lain yang tak sama dengan kita lah. Macam mana tu? Okey, kewujudan mitos dalam konteks makanan ni sebenarnya menunjukkan orang Malaysia ni masih kurang peka dan pendedahan tentang ilmu pemakanan. So bagi saya punya tanggungjawab at least lah sedikit untuk membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Saya pilih top 3 lah. Okey, sebenarnya nasi ni boleh ke makan waktu kita tengah diet? Betul. Boleh ke tak? Okey, sebenarnya boleh. Saya teka ke tak? Alamak, saya dah cakap. Itu baru nak teka. Okey. Tapi dia ada beberapa syarat lah. Tapi secara generalnya tak ada masalah pun. Sesuatu makanan tu akan menjadi problem kalau ambil dalam berlebihan. Ataupun to lesser extent kalau ambil terlalu sedikit. So dalam konteks pemakanan yang untuk dalam kes diet lah, untuk nasi terutamanya ataupun kalau kita cakap gula. Kalau kita tengok dekat social media, dekat Instagram, dekat Facebook semua tu, katanya kalau nak kurus cut sugar, stop sugar. Betul. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun.
Gula ke nasi ke tak ada masalah. Macam saya cakap, semua makanan boleh jadi problem kalau kita ambil yang secara berlebihan. Sebab apa? Sebab makanan ni ada kalori. Kalori ni adalah satu unit tenaga yang mana kalau kita consume, kita akan dapat sedikit daripada kalori tu untuk kita berfungsi sebagai manusia lah. So contoh kalau untuk karbohidrat, dia punya kalori 1 gram 4, protein 4, kalau lemak 9. Nanti saya ceritalah pasal benda tu. Tapi yang untuk nasi ni, kenapa orang cakap ada problem kepada peningkatan berat badan adalah sebab orang Malaysia ni suka nasi. Tak dinafikan lah, ialah satu makanan ruji kita kan. Yes, makanan asasi kita. Tapi dalam konteks kesihatan sebenarnya kita berlebihan. So untuk mendapatkan kesihatan yang lebih optimal, sebenarnya kita perlu kurangkan. Tak kira lah kita tengah berdiet ke ataupun tidak. Dalam masa yang sama, naikkan pengambilan protein. Sebab saya perasan kat Malaysia ni mungkin mata wang kita pun agak rendah. So kita kurang purchasing power. Kita rasa telur, ayam, daging semua tu lebih mahal daripada nasi. Yang sebenarnya even kalau dekat luar negara pun sama juga. Karbohidrat ialah yang makronutrien yang paling murah. Protein adalah paling mahal. So orang Malaysia kurang kesedaran tentang kepentingan protein dalam badan. Sebabnya protein tu sendiri akan membantu mengurangkan penyerapan gula dalam darah. Oh, okey. Gula yang datang daripada nasi tu. So protein punya function untuk serap gula dari darah? Bukan, dia membantu mengurangkan penyerapan. Dia agak complicated lah, tapi saya cuba untuk mudahkan pemahaman. Tapi baguslah information ni, okey. So, apa yang berlaku adalah bila kita makan terlalu banyak nasi, kurang sayur dan juga protein, kita akan consume lebih banyak karbohidrat dan penyerapan gula tu sangat cepat disebabkan kurangnya protein dalam diet kita tu. So untuk memudahkan orang faham, dia kata kurangkan nasi, stop gula untuk jadi sihat dan untuk jadi kurus. Tapi sebenarnya tidak. Kita hanya boleh kalau saya sendiri tak boleh nak zero nasi, zero sugar, tapi lebih kepada kurangkan portion je. So maksudnya boleh apply yang suku-suku separuh punya. Betul, ya. Okey, menarik. Okey, lepas tu mitos yang seterusnya. Okey, mitos yang kedua adalah lemak pula. Lemak ni menggemukkan ke? Sebab contoh kalau kita cuba nak kurangkan berat badan, kita asyik fokus kepada kandungan lemak dalam badan, lemak dalam makanan tu. Contoh, sebab saya dalam industri kesihatan, macam sains kesihatan kan, sport science, saya selalu jumpa bodybuilder, fitness coach ke yang aktif bersukan, diorang sangat particular kepada lemak. Ambil ayam tu bahagian dada sebab kurang lemak, tak ada kulit, tak ada masalah pun sebenarnya. Lemak tak ada masalah. Kalau tak ambil langsung, tapi tak ada tak ambil langsung. Tak ambil langsung tu yang jadi problem. Kenapa lemak ni tergolong dalam kategori makronutrien? Makro bermaksud makro besar, mikro ialah kecil. Okay, kenapa dia termasuk dalam kategori makro adalah sebab dia pun sangat penting pada kesihatan kita. Contohnya dia akan membantu penyerapan beberapa nutrien. Even macam contoh kita siapa yang ambil suplemen fish oil, digalakkan untuk makan selepas makan makanan yang berlemak. Sebab apa? Pada waktu kita tengah hadam makanan tu yang berlemak, badan kita akan dapat membantu penyerapan fish oil tu. Sebab dia dalam dia punya chemical yang senang-senang. Okey. So itu satu. Yang kedua adalah lemak ni penting untuk pembuatan beberapa jenis hormon. Testosteron, estrogen, dua ni. Ini sangat penting untuk reproduktif kita punya manusia. So bila kita elak daripada lemak, kita elak daripada kesihatan yang optimum sebenarnya. So maksudnya kena balance lah pengambilan semua tu. Konteks pemakanan memang balance. So mitos yang lain tu? Okey, yang ketiga, yang terakhir lah. Yang ketiga adalah, saya rasa macam saya tengah consult doktor. Macam, doktor saya sakit hari ni, apa saya kena makan? Selalu dah masa dekat office, biasa je staff-staff tanya soalan pasal nutrition, saya pun okey je. Okey. Yang ketiga adalah untuk siapa yang nak kurus ataupun pesakit kencing manis, diorang perlu elak buah. Sebab katanya buah ni manis. Gula dalam buah tu akan membuatkan keadaan lebih teruk. Tidak. Sebenarnya lebih baik makan buah untuk
golongan macam ni. Siapa nak kurus dan juga untuk yang pesakit kencing manis. Kita fikir pesakit kencing manis, gula kat dalam darah dia tinggi. Okey, betul. Tapi kita perlu tahu, gula yang ada kat dalam buah tu, dia bukan gula semata. Dia bukan glukosa dengan fruktosa saja. Dia ada serat, dia ada antioksidan, dia ada pelbagai plant compounds yang lain yang bersama-sama membantu each other lah untuk memberi kesihatan yang baik untuk kita. Contoh fiber. Fiber, satu fungsi dia adalah untuk, sama macam protein, dia mengurangkan penyerapan gula dalam darah. Contoh kita makan apple. Kita makan sekali dengan fiber, dengan gula. Fiber kat dalam apple tu, dia akan membantu penyerapan gula yang ada kat dalam apple tu dengan lebih perlahan. Dia agak macam... Orang diabetes better makan apple? Contohnya lah. Contoh. Okay. Even pisang yang kita kata manis pun sebenarnya elok untuk diabetes. Sebab ada serat. Serat dengan protein, dua ni adalah bagi saya king of nutrient sebenarnya. Sebab dia sangat bagus. Dan pada masa sama, orang Malaysia kekurangan dunia. So, sebenarnya siapa yang elak buah yang manis, yang kita kata manis akan membuatkan kencing manis makin teruk, dia sebenarnya kekurangan sesuatu yang baik untuk kesihatan, iaitu buah tu sendiri. Contohnya, saya bagi analogi, saya suka bagi analogi kalau bahagian sains pemakanan ni. Contoh kalau kita nak pergi ke kuliah subuh, tapi dia tak suka imam tu. Dia rugi pergi kuliah tu disebabkan satu benda je. So, seseorang tu dia elak daripada makan buah just because dia rasa gula dia tinggi, tapi sebenarnya dia terlepas peluang dapat nutrien kat dalam. Tapi tak semua buah, semua, maksudnya dia boleh bedal semua buah lah. Macam durian. Yes. Buah ni dia ada satu nama dia chewing resistance. Especially kalau kita ambil buah tu dalam bentuk yang paling asli lah. Bukan dalam bentuk jus, smoothie. Itu kurang baik lah. Yang lebih baik bila kita nampak benda tu, buah tu, itulah rupa dia. So chewing resistance tu, dia boleh lari. Maksudnya kalau buah apple tu dijadikan jus, dia boleh lari dia punya nutrition tu. Apa efek dia kepada dalam badan? Contoh, bila kita jus sekali dengan dia punya kulit-kulit tu, fiber dia masih ada. Tapi apa efek dia kalau apa yang berlaku kat dalam badan? Dia ada difference. Contoh macam saya cakap tadi, chewing resistance, bila kita makan, kita akan rasa penat. Pernah tak Cik Airani pernah makan 5 biji apple compare dengan kalau kita minum jus yang dari 5 biji apple? Mana yang senang? Betul lah, minum lah lagi senang kan, sebab kita tak chew benda tu. Dan kita akan secara tidak langsung akan kurangkan kalori intake selepas itu, selepas kita makan buah. Sebab kita rasa kenyang dengan, sebab buah tinggi dengan air, tinggi dengan fiber. Gula tu nantilah letak tepi dulu, tapi kita akan rasa kenyang dulu. So untuk siapa yang nak kurus, makan buah. I see. Dengar Sebab dengan nak kurus kena banyak makan buah. Betul, tak kira buah apa-apa pun. Asalkan kita boleh konsisten makan buah tu. I see. Okay, so itu adalah antara mitos-mitos yang saya rasa sebenarnya banyak lagi. Betul. Banyak lagi mitos-mitos yang saya biasa dengar sebenarnya, yang selalu makcik-makcik forward kat grup-grup WhatsApp apa semua kan. Tapi tak apa, kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak soalan dan juga details berkenaan dengan diet. Macam kalau korang nak kurus apa semua, nak dapat tips kurus, korang kena stay sampai habis nanti. Jadi kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini. Makan. So, nama saya Kak Kai Fong, tapi dalam bidang rakan muda, orang lebih dikenali sebagai Portals. Berasal daripada Johor, tahun ni 33 tahun. Sebenarnya pengalaman saya dengan rakan muda tanpa saya sedari apabila saya terlibat dengan program Anugerah Remaja Rakan Muda ataupun lebih dikenali sebagai ARPRM, di mana ia terlibat program-program seperti program rekreasi, program sukan, program khidmat masyarakat. Keistimewaan rakan muda ni, anda akan dapat ramai kawan baru, secara tidak langsung anda akan dapat pengalaman baru, dan bagi saya kesemua ni anda jarang dan susah dapat di program-program di lain. Antara salah satu program yang istimewa dan program yang dekat dengan hati saya adalah Rakan Masyarakat, di mana saya berpeluang untuk terlibat dengan kerja kemasyarakatan bersama rakan-rakan saya. Contohnya program gotong royong, program membersihkan pantai. Kesemua program ni telah menjadi saya dan rakan-rakan baru saya mempunyai minda untuk memberi sumbangan balik kepada komuniti setempat kita. Harapan saya kepada belia-belia di luar sana,
rebutlah peluang ni untuk menyertai program Rakan Muda. Ajaklah rakan-rakan anda untuk bersama-sama menyertai program Rakan Muda. Percayalah saya, penyertaan anda dalam program Rakan Muda akan menjadikan anda seorang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kembali lagi dalam Kirana untuk segmen yang ketiga. Lebih banyak lagi details yang kita nak sembang lepas ni. So bersama dengan saya lagi sekali Encik Naim Sufi. So kita sekarang, tadi kita dah cakap berkenaan dengan mitos, pengenalan berkenaan dengan diet apa semua. So sekarang ni kita nak minta Naim share sikit berkenaan dengan jenis-jenis diet yang ada. Diet kat dunia ni sebenarnya ada banyak. Tapi saya ambil 3 lah. Semua ambil 3 lah. Sebab ini yang bagi saya dekat dengan masyarakat yang kita boleh adapt lah. So contoh yang pertama adalah intermittent fasting. Mesti Cik Biasa dengar. Biasa dengar. Intermittent fasting ataupun IF sebenarnya ialah a form of fasting. Berpuasa je sebenarnya. So konsep dia sama macam berpuasa pada bulan Ramadan tu. Dia ada 2 windows. Satu fasting windows dengan satu lagi eating windows. Contoh dalam masa 24 jam, dia pecahkan pada 2, 16, 8. 16 jam berpuasa, 8 jam makan. Kiranya macam contoh pukul 10 malam kita dah stop makan, esok dia pukul 2 petang kita makan balik. So pukul 2 petang sampai pukul 10 malam balik. Tu tanpa sentuh air apa semua jugalah. Bukan. Memang 16 Minum air jam boleh. ke? Minum air boleh, kopi boleh, teh boleh, tapi tiada gula. Kosong. Okay. So waktu yang makan tu sebenarnya ujian juga untuk orang tu sebab dia rasa dia lapar. Dia akan ambil lebih daripada yang sepatutnya. So dia jadi macam double sword, double edge sword. Kita rasa kita nak kurangkan berat badan, tapi nanti at the end kita naik berat badan. Disebabkan kita rasa macam pulun makanan yang sebelum tu. Okay. So pro and cons lah, pro and cons. Okay, yang kedua adalah Atkins dan juga ketogenic diet. Saya masukkan dua-dua dalam kategori sama sebab feature dia sama, iaitu kurangkan karbohidrat, semua nasi, gula semua tu, mi, tapi pada masa sama naikkan pengambilan protein dan juga lemak. Macam ketogenic diet dia datang dari perkataan ketosis. Ketosis adalah satu proses di mana pembuatan bahan bakar dalam badan kita dalam bentuk ketone bodies. Ketone bodies datang daripada lemak. So contoh saya cerita, saya brief lah. Apa yang berlaku pada waktu kita tak makan karbohidrat, sebab pertama sekali kita perlu tahu sumber bahan bakar untuk badan kita, tenaga lah, adalah karbohidrat, glukos. Tapi bila kita berpuasa karbohidrat, kita tak ada glukos tu, badan kita akan switch kepada lemak untuk dijadikan bahan bakar. Untuk jadi bahan tenaga lah. So, apa nama bahan tu ialah ketone bodies. Ketogenic diet. Tapi kalau compare dengan Atkins, sebenarnya ketogenic diet lebih ekstrim lah. Sebab dia sangat-sangat rendah pengambilan karbohidrat dia. Dia sebenarnya bukannya stop, habis. Dia hampir tak ambil lah. Hampir lah. Dia contoh macam dalam sehari tu ambil 50 gram saja. Sangat sikit. Tapi kalau Atkins lebih banyak lah. Tapi konsep sama. Dia memaksa badan kita untuk masuk ke proses ketosis. Saya tak adalah nak totally cakap tak elok. Sebabnya ramai je orang berjaya menguruskan berat badan dengan ketosis dengan Atkins ni. Dia macam ekstrim sangat ke? Ataupun macam... Sebenarnya ketosis agak ekstrim. Okay. Untuk sesiapa yang mampu menghadapi cabaran itu. Saya boleh skip yang tu, okay? Saya pun tak boleh sebenarnya. Tengok dia pun saya nak makan semua. Okay. Seterusnya, sebenarnya yang ketiga ni saya just nak introduce sebenarnya. Bukannya orang Malaysia selalu dengar pun sebenarnya. SIRT food diet. SIRT-FOOD. SIRT food diet. Okay. Kenapa saya pilih ini? Sebab dia sangat menarik. Kenal Adele kan? Adele yang penyanyi tu kan? Sebelum ni dia besar. Betul. Sekarang dia kurus. Okay. Dipopularkan oleh Adele. So bila beberapa lama dia diam diri daripada menyanyi, dia tampil dengan dengan figure yang lebih kecil. Bila orang tanya, dia ambil SIRT food diet. So sebenarnya diet ni agak barulah. Data-data, evidence semua tak berapa banyak dan effectiveness dengan safety dia orang masih tak dapat secara menyeluruh lah sebenarnya. Tapi dia punya antara feature dia adalah pengambilan ekstrim kalori intake sebenarnya. 1000 hingga 1500 sehari.
Contoh even saya yang berat macam ni pun saya memulakan 2,200 macam tu. Untuk orang yang masuk ke diet ni dia perlukan 1,000 hingga 1,500 Sahaja. Memang turun sangat terus. betul. Dan juga satu lagi dia punya feature lah, iaitu pengambilan green juice. Green juice yang dinamakan green juice sebab warna dia hijau. Dia dibawa daripada, sebenarnya disebabkan dia dari luar negara, dia punya bahan dia adalah luar negara. Mungkin antara kita tak pernah dengar. Kale, arugula, spinach, parsley, green apple. So dia akan kisar-kisar, dia akan minum. Campur lah, dia campur 5 bahan ni ke ataupun satu jus? Campur semua. Sebenarnya yang dia punya konsep dia adalah, katanya lah, bila kita ambil certain makanan ni, dia akan mengaktifkan satu gene kat dalam badan kita, sirtuin proteins. So sirtuin proteins ni katanya akan membantu kurangkan inflammation dalam badan, membantu regulate kalori intake dalam badan semua tu. So dengan harapan makan makanan ni dia akan membantu badan kita mengurangkan berat badan, mengurangkan lemak dalam badan. Tapi sebenarnya feature yang paling utama kenapa dapat kuruskan berat badan adalah extreme kalori intake tu sebenarnya. Apa-apa pun dia buat tu sebab kalori intake dia yang sangat slow, sangat rendah. Sebenarnya. Faham. Okey. Tu antara saya rasa macam ilmu baru lah sebab kita dekat Malaysia ni biasa dengar yang first je. Kan, yang macam saya pun biasa buat yang first tapi tak pernah jadilah. Sebab tak istiqomah. Kita cuba. Okey, so yang soalan yang seterusnya tu saya nak tanya berkenaan dengan suplemen sebab kebanyakan daripada kita itulah ada yang kata macam aku diet nak kena ambil suplemen, ada yang tak. So sepatutnya macam mana? Perlu atau tak? Okey, suplemen saya bagi definisi dulu sebenarnya. Bila kita faham definisi, kita akan tahu kita perlu atau tidak. Supplements adalah tambahan sahaja. Sepatutnya fokus kepada pemakanan yang daripada diet kita sendiri dulu, baru kita fokus kepada yang tu. Contoh, sebab saya kerja kat farmasi dulu, contoh kita tanya dia, pemakanan dia macam mana? Dia kurang apa? Kita boleh agak lah. Tidur cukup ke? Sayur dengan buah makan? Ayam, protein semua makan? Kalau dia kata tidak, saya boleh agak apa yang dia perlukan. Especially bila dia datang simptom, contoh dia susah nak membuang. Dia susah nak membuang, dia kurang fiber. Serat. Dan juga air. Air tu saya rasa semua orang tahu kot mesin panas. So sepatutnya dia tahulah minum tu kan. Tapi mungkin serat dia tak tahu kepentingan lagi. So dia kurang sayur dengan buah. So saya suggest lah supplement fiber drinks. Macam tu. So suplemen ni perlu atau tidak mengikut apa yang kita makan seharian dalam diet kita. Kalau contoh kita gaji tak ada banyak sangat. Ikan pula mahal. Unless kalau kita duduk kat area tepi-tepi pantai. So kita akan kekurangan omega 3. Omega 3 dia ada dua jenis sumber. Dari animal dan juga daripada plants. Tapi sumber daripada tumbuhan ni sebenarnya kurang efektif dalam badan kita. Sebab dia perlu ditukarkan pada DHA dengan EPA. Mesti cik ni pernah dengar DHA. Macam iklan susu. Yes. Itu adalah sebenarnya omega 3. DHA dengan EPA adalah dua form of omega 3 yang aktif yang boleh digunakan oleh badan. Tapi yang ada kat dalam tumbuhan adalah ALA. ALA perlu ditukar kepada EPA dan DHA baru kita boleh gunakan dengan baiklah. Yang sepatutnya dalam form yang the best form lah. Tapi kalau kita compare dengan ikan dan juga grass fed cow, contoh beef lah. Dalam tu ada omega 3 yang kita boleh terus dapat. Kita boleh terus gunakan dari dia dapat. Sebab dia dalam bentuk DHA dengan EPA. So contoh macam tu. Kita kurang makan ikan, ambillah omega 3 punya ni. Omega 3 punya suplemen. Kalau contoh kalau dah nak start mengandung, siapa yang lepas berkahwin, 3 bulan sebelum conceive, sebelum nak dapatkan anak, doktor akan cakap ambil folic acid. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan satu penyakit ni, nama dia neural tube defect. Contohnya spina bifida, di mana pertumbuhan bayi tu tidak berapa cantik disebabkan kurangnya folic acid yang membantu pertumbuhan bayi tu. Tapi daripada segi effectiveness pula, macam lagi kalau kita dah tahu kita kekurangan serat kan, better kita makan sayur ke atau better ambil suplemen tu? Ke sebenarnya bergantung juga? Bergantung kepada setiap
nutrien tu. Agak lama sampai esok pagi, esok subuh saya kalau nak cerita banyak ni. Okey, kalau macam tu saya move on soalan seterusnya boleh tak? Okey, soalan yang seterusnya ni, soalan dia lagi penting tau. Lagi penting yang saya rasa macam semua orang nak tahu, formula fat loss tu sendiri. Macam mana nak kurus? Macam mana, bukan macam nak kurus, maksudnya macam apa yang diperlukan especially untuk kita beginner lah. Tapi tak apa, itu tunggu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Panjang kan cerita hari ni. Sebab saya pun itu macam Naim cakap tadi. Kalau tak sampai esok subuh tak habis. Saya kena buat 2 episod yang untuk ni. Okey, tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Nama saya Satya Kumari, anak perempuan Punggawanem. Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio RTM Minel FM. Pada 2012 lagi, saya dah join Rakan Muda. Masa tu saya belajar dekat Universiti Sains Malaysia Penang. Dekat Universiti Sains Malaysia, kita ada Sekretariat Rakan Muda di mana banyak aktiviti-aktiviti kita akan organize dan kita akan buat melalui Sekretariat Rakan Muda ni. Seperti bantuan mangsa banjir, kita akan buat aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus diteruskan sebab saya lihat platform Rakan Muda ni amat besar, terutamanya kepada golongan muda kat luar sana tu, sebab dengan penglibatan aktiviti-aktiviti Rakan Muda ni, seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul, dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join Rakan Muda. Lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri. Harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join, sertai Rakan Muda secara ramai-ramai. Ajak kawan-kawan semua masuk Rakan Muda. Banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat. Yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui Rakan Muda. Okey, kembali lagi untuk segmen terakhir Kirana. Okey, untuk Kirana ni kita masih lagi bersama dengan Naim Sufi. Itulah tadi Naim tegur saya punya student dah tinggal separuh dah. Punya panjang kita cerita. Macam bab kata Naim tadi, kita cerita sampai esok pun tak habis sebenarnya. Tapi tak apa, kita sambung balik kepada soalan yang tergendala tadi berkenaan dengan formula fat loss ni sendiri. Especially untuk beginner macam saya. Kan? Lepas tu mungkin boleh kaitkan juga dengan food pyramid tu kan. Macam saya cakap awal tadi, protein ialah king of nutrients. Protein dan juga serat. So kalau nak kaitkan dengan food pyramid, sebenarnya kalau Cik Airani pernah ingat lah, dulu food pyramid Malaysia bawah lain kan? Dia dah ubah dah 2020. Sebelum ni bawah ni karbohidrat, yes, roti, nasi semua tu, buah dengan sayur, protein dengan dairy, atas sekali ialah lemak. Dia dah tukar. Bawah tu adalah sayur dengan buah. Sebab apa? Sebab bila tengok data luar negara pun sama juga. Obesiti dengan diabetes makin meningkat dan juga penyakit kronik yang lain. Oh, maksudnya diubah berdasarkan data obesiti tu sendirilah. Okay. Even recommended daily intake untuk nutrients pun berdasarkan data juga tau. Dia tak semenang-menangnya bagilah. Contoh kita cakap untuk kesihatan saraf, untuk suplemen lah. Vitamin B6 memang perlukan untuk saraf, tapi kalau dia lebih daripada 300 mg, dia jadi toksik pada saraf kita. Dia perlukan dalam bentuk dalam sikit je. Kalau lebih, dia akan jadi toksik. So, macam saya cakap, dia perlukan data untuk backup lah dia punya claim tu. So, untuk fat loss, protein dan juga fiber mesti ada kat dalam diet kita. Wajib. So, kurangkan karbohidrat, lepas tu protein dengan serat ambil banyak. So, contoh dalam pinggan, nasi segenggam, protein dengan sayur banyak. So, suku-suku separuh tu saya setuju. Sebab suku-suku separuh tu ialah sayur. Lepas tu suku tu lagi protein, lepas tu baru karbohidrat. Tapi boleh je tukar. Separuh tu jadi protein, yang suku tu sayur dengan buah. Dua-dua boleh, asalkan suku tu ialah karbohidrat. Tapi daripada segi macam masak tu pula, kalau Malaysia ni kan dia kata dengar yang separuh tu sayur, tapi sayur masak lemak cili api. Boleh ke macam tu? Boleh, tak masalah. Tak masalah tak, daripada segi masak macam mana tu, tapi adalah dia punya cara juga kan? Betul? Ada, tapi agak susah untuk simpulkan. Contoh, saya ada baca hari tu,
makanan yang bergoreng, Mhm. kehadiran lemak kat dalam terkait yang bergoreng tu akan mengurangkan penyerapan gula dalam darah. Oh, ya ke? So nak cakap bergoreng ni elok ke tak elok, saya dah pening. Sebab dia akan membantu juga. Oh, tu dah jadi mitos tadi lah pula ke Boleh tak? jadi juga. Boleh jadi mitos. So cara penyediaan makanan pun akan dia ambil kira juga. Nak tak nak kita tak boleh nak lari the fact that lemak tu adalah kalori yang tinggi. Macam saya cakap 1 gram lemak adalah 9 kalori. Walaupun kita kata lemak tu membantu penyerapan, tapi dia still adalah kalori. Contoh kita kata avocado, olive oil, semua tu sihat. Dengan nutrien yang ada, dia nutrien pack foods lah. Tapi kita perlu tahu dia punya kalori sangat tinggi disebabkan lemak yang ada kat dalam tu. So, kalau macam makan nasi, kuah apa semua boleh letak atas nasi? Jangan banyak. Nasi Nasi kandar, jangan banyak sangat. Yang banyak sangat. Tapi macam tadi kan suku-suku separuh suku tu protein. Okay, protein tu boleh dah campur ayam dengan telur. Dia tak semestinya ayam sahaja. Macam tu lah Betul, kan? tak ada masalah. Okay, alright. Okay, so untuk soalan yang seterusnya ni, sebab saya rasa especially kita yang duduk dekat bandar ni, kita ni suka makan kat luar. Kalau kat rumah, kita boleh control kita punya intake, berapa garam gula kita letak kat dalam makanan. So macam mana tips kalau kita nak makan kat luar? Cuma boleh makan nasi bujang je ke macam mana? Boleh kalau kurang duit lah masa tu. Kalau Akhir bulan. Okay. Saya akan tekankan satu sifat, iaitu continuous monitoring. Iaitu kita sentiasa aware dengan apa yang kita makan. So, contoh kita keluar, kita tahu apa yang nak prioritize. Protein perlu lebihkan, karbohidrat kurangkan, iaitu gula, nasi, mi, roti semua tu. So bila kita keluar, kita fokus pada protein dulu. Contoh kita nak pergi makan nasi campur, protein banyak, karbohidrat sikit. Ini macam saya cakap sebelum juga, ini bukan untuk kurus saja, ini memang untuk kesihatan secara overall. Sebab kita lagi perlukan kita lagi perlukan protein daripada karbohidrat itu sendiri. Kita boleh dapat tenaga daripada protein, tapi pada masa sama kita tak perlu karbohidrat itu sangat pun. Tapi ada syarat je pula. Untuk orang bodybuilder, karbohidrat kena banyak. So sebenarnya tak boleh nak untuk semua orang. Dia ada different diet, different person. Yes, different needs, different conditions. Dia kurang dia ada sakit baru lepas surgery, dia perlukan lebih banyak protein. Dia bodybuilder, banyakkan karbohidrat. So untuk siapa yang ikut goal je sendirilah, dia punya tujuan dia. Tak boleh nak diet tu bukan untuk semua. Dia kena tengok needs semua orang, semua kategori. So lepas ni kalau keluar makan, kita kena macam pasta-pasta pun kita kena elakkan jugalah sebab dia carbohydrates. Bukan elak, kurangkan. Okay, so saya kena order carbonara, spaghetti carbonara separuh. Suku. Macam mana dia nak masak tu kan? Selebihnya boleh bawa balik rumah, simpan letak dalam pita ais. Betul. Sebab apa? Karbohidrat yang disimpan dalam pita ais, esoknya kita panaskan, dia esoknya lagi baik. Oh, ya ke? Sebab apa? Sebab dia punya resistance starch tu lagi meningkat. Okay. So maksudnya itu karbohidrat. Ini trivia jugalah sebenarnya. Oh, saya baru tahu. So maksudnya nasi, kalau macam kita masak nasi goreng kan, nasi goreng, yes. Nasi goreng sangat sihat. Oh, ya ke? Sebab ini secara tradisional punya resepi lah. Kalau diguna secara tradisional punya resepi, nasi goreng tu menggunakan nasi goreng yang dah disimpan dalam pita ais sebelum ni. Betul. Unless kalau kita masak nasi, kita terus masak nasi goreng, tak sihat sangat lah. Sebab bila kita simpan, kanji kat dalam nasi tu, dia punya struktur tu dah lain daripada yang sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman lah. Dalam badan kita, kalau kita makan nasi yang baru lepas masak, dengan makan nasi yang dah disejukkan, berlainan. Dari segi kesan dia kepada badan. So, nasi goreng sangat sihat. Oh, okey. Tapi jangan nasi sajalah, letaklah sayur, sayur. Kalau campur macam tu, ada masalah tak? Macam burger ke kan satu benda yang agak kompleks, macam ada carbs, ada sayur, ada ni. Macam tu pula macam mana makanan macam tu? Lagi bagus. Maksudnya macam tu lagi okey lah. Sebab semua makanan tu dia ada fungsi dia sendiri. Macam saya cakap,
serat dengan protein, dia membantu mengurangkan kadar penyerapan gula. So, bila kita makan burger tu, terutama burger yang kita masak sendirilah, kita tahu apa benda yang kita masukkan. Berbanding kalau burger Ramli ke, walaupun sedap. Tapi dia processed food, daging dia tu. Yes. Kalau kita buat sendiri, daging kisar, so kita buat sendiri, kita tahu apa yang ke dalam tu. So, daging tu sendiri dia akan membantu, satu dia lah protein. Dia untuk badan kita, untuk otot kita, banyak lagi lah untuk struktur sel semua tu. Lepas tu ada ban tu. Ban tu pun, okay, to be honest, ban tu susah sikit kalau nak ada resistance starch dia macam nasi. Tapi masih boleh lagi. Resistance starch maksudnya. Nama dia. Saya sebenarnya tertarik sebab saya rasa macam orang kita pun tak pernah tahu nasi goreng sihat. Okay, so macam, okay, mungkin selepas ni saya boleh berdiet dengan nasi goreng. So macam mana portion nasi goreng yang ideal untuk kita makan? Sebab dia dah jadi macam bercampur kan. So dia dah tak boleh guna pakai suku-suku separuh tu dah. So macam mana? Banyak mana nasi goreng yang kita boleh makan? Mengguna pakai konsep yang saya cakap, avocado sihat tapi masih berkalori tinggi. Kita guna konsep yang sama. Kita tahu nasi tu still karbohidrat, still kalori tinggi. So kita ikut berpada-pada. Mungkin setengah daripada pinggan. Selebihnya protein. Kena make sure, kalau boleh lah, protein tu lebih daripada nasi tu. I see. Okay. Wow, saya dapat ilmu yang baru. Anda semua juga dapat ilmu yang baru. So sekarang ni, kita dah dapat banyak tips tau daripada Naim berkenaan macam mana nak kurus, macam mana nak macam mana kita nak ambil kalori kita dan sebagainya kan. So macam mana pula, ni tips yang paling penting ni, tips untuk istiqomah. Allah. Macam mana nak konsisten. Konsisten dalam penjagaan diet yang seimbang ni. So macam mana? Hari tu saya ada terbaca satu paper ni. Memang dia cerita nak kurus senang. Tapi senang nak ke? Dia cakap relatively kepada macam mana kita nak maintain berat yang dah kurang tu. Relatif pada fat loss, sebenarnya itu lagi mudah. Nak menjaga, contoh kita dah kurus, tapi kita open to possibility yang berat kita akan naik balik. Kita panggil yo-yo diet. Turun naik. So apa yang perlu kita lakukan untuk konsisten adalah satu, cari social support. Kita perlu cari orang yang sama mindset lah. Sebab kalau kita seorang buat, kita nampak kawan kita makan sedap, pergi keluar, ajak makan Burger Ramli contoh. Burger Ramli. Kita agak susah nak teruskan dengan diet tu. Nak tolak kan. Yes. So kita perlu dalam kelompok yang sama mindset lah. Itu yang pertama, social support. Yang kedua, mencuba diet yang sesuai dan kita boleh ikut dalam masa yang panjang. Sebab apa, kita perlu tahu diet macam saya cakap ialah tempoh masa panjang. So kalau kita ikut orang, kita tengok social media, tengok orang tu dah kurus, tengok Adal dah kurus, saya nak cubalah set food diet. Dia cuba-cuba dalam seminggu dua, tak tahan, dia kembali pada berasal. So kita boleh cuba, tak ada masalah. Cuma kita tahu kemampuan kita. Kalau kita rasa kita tak mampu minum green juice setiap hari dan juga 1000 hingga 1500 kalori sehari, kenapa kita nak teruskan? Kita pilih diet yang kita boleh ikut sampai bila-bila. Pemilihan makanan pun sama juga. Kita tengok orang promote brokoli, salmon, kita mampu ke setiap minggu? Tak kan? Unless kalau kaya lah. So kita pilih lah ikan kembung, kailan, untuk kita makan setiap hari sampai bila-bila. Tak adalah dua tu je, tukarlah carrot ke, pelbagaian tu sangat penting. Dan macam saya cakap, pilih yang kita rasa kita mampu buat. So okay, sebab kita ada masa lagi, saya sebenarnya ada satu soalan yang saya rasa macam orang pun ramai juga yang nak tahu berkenaan dengan faktor kenapa ada orang yang macam susah nak turun tapi senang nak naik berat. Selalu orang akan kaitkan dengan metabolism. Is it true? Sebenarnya kita perlu lihat badan kita sebagai satu mesin. Sebenarnya in survival mode, bila kita kurang makan, otak kita akan bagi signal, kenapa kau tak makan? Sebab otak kita masih berfikir yang kita perlu sentiasa makan untuk isi kita punya simpanan lemak. Waktu dulu, kita simpan lemak untuk next time kalau kita tak jumpa makanan. So lemak tu ialah kita panggil storage tenaga lah. So
sama dengan waktu sekarang, kalau kita kurangkan makan, metabolism kita akan drop. So, kita akan susah untuk turun. Tapi dia lagi suka kalau kita makan banyak untuk tambah lagi lemak. Sebab kita tahu, kita ada simpanan lemak. So, next time kita tak perlu susah nak cari makan. So, macam tadi kita ada cerita pasal suplemen kan. Wujud ke suplemen ataupun ianya sekadar mitos yang suplemen untuk meningkatkan metabolism badan? Dia secara tidak langsung sebenarnya. Contoh kalau kita cakap spicy foods, makanan pedas. Dia tak secara langsung menaikkan metabolism, tapi dia akan buatkan jantung kita laju. Kita akan rasa berpeluh. Macam side job dia Ya, semua betul. lah. Okey. Tapi kalau untuk orang yang nak kuruskan badan, yang fokus dia untuk naikkan metabolism, protein supplement. Okey. Macam saya dalam industri ni. Sesiapa yang nak kurus, sebenarnya saya suggest untuk makan suplemen protein. Sebab apa? Protein supplement dia membantu mencukupkan protein harian yang bagi saya orang Malaysia kurang makan. So bila cukup protein harian, malahan boleh lebih lagi untuk membantu, sebab protein ni dia ada banyak fungsi. Selain daripada pembuatan otot macam saya cakap tadi, dia membantu untuk rasa kenyang lebih lama. Dia dan juga dia membantu bakar kalori semasa kita tidur pun dia akan bantu juga. Protein sangat bagus untuk fat loss lah sebenarnya. Nampak tu dia punya key point. Okay, so hari ni kita dah dapat banyak sangat ilmu kurus. Harapnya tahun 2024 ni kita boleh kurus lah sama-sama InsyaAllah. Saya pun nak kurangkan berat badan juga ni. Cuma sama-sama buat satu grup WhatsApp. Okay, so mungkin ada kata-kata terakhir kepada penonton untuk yang yang Naim nak sampaikan. Lepas tu boleh sekali share social media untuk kita punya rakan-rakan semua follow. Okay, boleh. Untuk macam cakap fat loss lah contoh. Kalau boleh kita fokus kepada nak sihat instead of kita nak fat loss. Sebab bila kita fokus pada nak sihat, secara tidak langsung kita akan dapat sekali fat loss tu. Macam kalau kita kejar akhirat, kita akan dapat dunia. Alhamdulillah. Kirana mengaji. So macam mana kita nak ikut diet yang yang sihat? Ikut diet yang kita boleh follow dalam waktu yang panjang. Pengambilan protein yang mencukupi. Senaman yang konsisten setiap minggu. Kalau boleh, duduklah kardio dan juga weight training. Lepas tu tidur yang cukup. Sebab sometimes bila orang nak kuruskan badan ni, dia tak dapat nak capai goal tu disebabkan bila saya tanya, tidur cukup tak? Tak, saya tidur pukul 12, bangun pukul 5. Tak cukup? Saya terasa. Saya pun terasa juga. So, cukupkan tidur pun sangat-sangat penting. So, kalau siapa yang nak tahu dengan lebih mendalam, sebab saya ada buat coaching ke? Ada buat coaching untuk tidak. Sebab saya rasa kalau kat Malaysia sebenarnya agak illegal. Okey. Kalau secara nak tengok illegality lah. Tapi kalau underground boleh je. Boleh post saya. Okey. So, saya lebih ke arah penulisan. So, dekat Twitter saya banyak tulis thread. Saya banyak ke arah community lah. Saya tengok baca thread orang, ini pasal nutrition, saya perlu cuba untuk tackle benda tu. Sebab sometimes diorang masih tak faham. Boleh pergi ke saya punya Twitter ataupun sekarang X. NAEEM Naim. Dan juga saya punya Instagram naimsufi_. I see. Okay, so nanti anda semua boleh follow Naim. Kalau ada apa-apa soalan pun boleh DM. Boleh DM. DM Naim sentiasa open. So sampai insyaAllah. Apa ni kod single lagi ke? Boleh DM tu juga. Okey, jadi sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak Naim sebab sudi bersama dengan kami di Kirana untuk berkongsi dengan berkenaan dengan ilmu ni. Jadi semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Yang pasti lebih ramai lagi tetamu-tetamu jemputan yang best-best dekat sini. Dan kita jumpa lagi untuk segmen, untuk episod yang seterusnya. Bye-bye.